Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ini kita akan belajar nombor dan operasi. Yang pertama, memadankan kumpulan objek dengan nombor. Objektif pembelajaran yang kedua, menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Dan yang ketiga, membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. Baiklah, kita teruskan untuk objektif pembelajaran yang pertama, iaitu teroka nombor. Okey, ini adalah teroka nombor. Apa itu teroka nombor? Teroka nombor ni seperti kita nak menentukan nilai nombor daripada objek yang diberi. Okey, kita nak tentukan berapa nilai dia daripada gambar rajah. Dia memegang 10%, iaitu 1000. Maksudnya satu petak yang berwarna purple ni mewakili 100. Nilai dia adalah 100. Nilai dia adalah 100. Murid ini pegang ada 10 keping. Kalau kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, awak boleh kira 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 sampai 10 kali kita akan dapat jawapan dia, iaitu 1000. Okey, kita boleh tengok nilai dia adalah 100. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh yang kedua, iaitu petak kuning, iaitu 1000. Okey, yang hijau ni adalah rumah Sa, manakala yang panjang ni adalah rumah Puluh. Dan yang purple ni adalah rumah Ratus. Okey, so awak kena ingat yang hijau yang kecil-kecil ni adalah Sa, yang panjang ni adalah Puluh, dan yang warna purple ni adalah Ratus. Dan yang terakhir iaitu yang warna kuning ni adalah Ribu. So awak kena ingat bentuk-bentuk dia ni. Okey, sini Sa, Puluh, Ratus, Ribu. So ribu kita ada 2 petak. 500 kita ada 1, nilai Puluh 1 dan nilai Sa 3. Jadi nilai dia adalah 2113. Okey, cikgu tunjukkan contoh yang kedua. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita ada nilai tempat ribu dan juga puluh. Okey, kita kena ingat ribu ada 4 tempat. So kita kena buat Sa, Puluh, Ratus dan Ribu. Okey, Sa tak ada, so kita letak sifar. So Puluh kita ada berapa? Puluh ada 5, so kita letak 5. So Ratus tak ada kan, warna purple tak ada, so kita letak sifar. Dan Ribu ada berapa? 2, kita letak 2. So jawapan dia adalah 2050. Okey, jelas? Okey, cikgu tunjukkan contoh gambar rajah yang lain. Okey, untuk abakus kita akan mula daripada belakang. Okey, jika awak masih ingat, okey, yang atas tu yang bersentuh dengan tengah ni, dia akan membawa nilai 5. Okey, yang bawah ni dia tak bersentuh, bermaksud dia adalah nilai 5 sahaja. Okey, yang kedua, yang berdekatan dengan tiang itu, kita ada 1, 2, 3, 4. So nilai dia adalah 4.
So untuk nilai ratus dia adalah 5 sebab dia di atas 5. Kat sini tak ada. So dia adalah 5. So yang ini adalah 1. So jawapannya 1545. Okey, kita tengok abakus yang lain pula. Okey, yang ini 5 1 1. So kita akan dapat nilai sah adalah 7. So yang ini yang atas tak ada, yang kita ada yang bawah je 1 1 1 dan kita akan dapat 3. Untuk ratus kita ada 5, yang bawah tak ada, kita akan dapat 5. So yang ni ada yang bawah sahaja, itu kita akan dapat 1537. Okey. Seterusnya, okey, tengok nilai sah. Yang bawah ada 1 1, nilai dia 2. Okey, untuk nilai puluh kita ada 1. Untuk nilai ratus kita ada 5. Yang bawah kita ada 111 iaitu 5678. Dan untuk nilai, untuk tempat ribu kita ada 7. So jawapan dia adalah 7812. Okey, cikgu akan tunjuk lagi satu. Okey, kotak-kotak yang ada 5. Okey, setiap kotak tu bernilai 1000, 1000, 1000, 1000. So 1000, 2000, 3000, 4000. So jawapan dia adalah 5000. Okey, baiklah, next. Yang ni dia bagi kita 3 rajah, iaitu ada petak-petak, kita ada dekat-dekat dan juga abakus. Okey, gambar manakah yang menunjukkan 6210? Bincangkan. Okey, kita tengok yang petak kuning ni adalah nilai 1000. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada 6000. Okey, ratus kita ada 2, 200. Puluh kita ada 1. So sah tak ada, kita letak sifar. So gambar ni menunjukkan 6210. Okey, seterusnya yang ni adalah gambar dekat-dekat. Okey, kita panggil dekat-dekat. Okey, yang ni senang je, kita just kira manik dia je. Okey, kita mulakan nilai ribu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ratus ada 2. Puluh 1 dan sah sifar. So, yang ini juga menunjukkan nilai 6210. Okey, kita teruskan dengan abakus. Yang belakang ni tak ada. So jawapan dia sifar. Untuk nilai puluh 1. Okey, untuk nilai ratus ada 5, ada 1. Okey, 5 tambah 1 6. So yang untuk nilai ribu dia ada 2, iaitu 2610. Okey, untuk yang ini dia tidak menunjukkan nilai yang dikehendaki. Semua murid dah jelas. Untuk yang ini, kita teruskan pula dengan slide yang seterusnya, iaitu membanding dua nombor. Okey, kita teruskan lagi dengan membanding dua nombor. Okey, kita akan bandingkan dua nombor, iaitu melibatkan 1847 dengan 1839. Yang manakah lebih besar? Okey. Okey, so kita perlu bandingkan nombor. Kita perlu tuliskan nombor. Okey, dua nombor ni atas bawah. Okey. 1847, 1839. Okey, yang ni dekat atas, yang ni dekat atas, yang ni dekat bawah. Okey, pastikan dia berada di nilai tempat yang sama, iaitu 10, ratus
dan ribu. Okey. Langkah yang pertama, bila awak susun nombor ikut rumah dia, awak kena banding bermula dari kiri, iaitu nilai ribu. Okey, kita tengok nilai ribu dia sama. Okey, kita teruskan pula dengan nilai ratus. Masih juga sama. Okey, juga sama. Kita tengok nilai puluh. Okey, 40 lebih besar daripada 30. So, kalau tak sama, kita akan bandingkan lebih mana yang lebih besar. Okey, so kalau yang atas yang lebih besar, bermakna keseluruhan nombor ini adalah lebih besar, iaitu 1847 lebih besar daripada 1839. Baiklah, kita teruskan dengan yang terakhir, iaitu sekejap ya. Kita tengok nombor rumah yang ada 301, 300 dan 301, 303 dan 305. Okey, so kita tengok daripada susunan ini adalah tertib menaik. Okey, kita tengok 307 ke 309 adalah penambahan 2. Penambahan 2, penambahan 2, penambahan 2. So, ini adalah tertib menaik. Okey, untuk pola 309 kita tolak dengan 307. So, kita boleh tahu ini adalah pola menaik 2, 2. Okey. Seterusnya, kita tengok contoh yang seterusnya, 354 ke 352 ke 350 ke 348 dan ke 346. Ini adalah tertib menurun. So, macam mana kita nak tahu tertib menurun? Okey. Yang pertama dari kiri kita tolak 354 tolak 352, kita akan dapat nilainya adalah 2. Dia adalah menurun 22. Itu adalah pola menurun 22. Okey, kita boleh nampak ini adalah pola menurun 100-100. Kita perlu mencari beza antara nombor-nombor itu. Okey, kita akan tengok. Ini adalah tertib menaik. Nombor yang paling kecil terlebih dahulu diikuti dengan nombor yang lebih besar. Okey, sekarang kita susun nombor-nombor ni dalam tertib menurun pula. Tadi kita dah susun dalam tertib. Okey, ini adalah tertib menurun, iaitu nombor yang lebih besar terlebih dahulu diikuti dengan nombor yang kecil. Baiklah, cikgu harap awak dah faham sedikit. Okey, selepas ni cikgu akan berikan link untuk soalan kuisis. Seperti biasa, untuk soalan kuisis akan ada pertandingan kuisis bulanan. Saya harap awak baca betul-betul, faham betul-betul dahulu sebelum menjawab kuisis. Adalah lebih baik untuk awak menjawab soalan tambahan sendiri seperti soalan dalam buku teks ataupun buku rujukan sebelum menjawab soalan kuisis. Memandangkan untuk soalan kuisis hanya sekali sahaja. Okey, awak perlu jawab sekali sahaja. Pengulangan jawapan maksudnya awak jawab kali kedua, markah awak akan dipotong. Okey, so selamat menjawab. Dan saya harapkan kamu semua menjawab dengan betul lah. Okey. Okey. Sampai di sini saja.